Baik, seterusnya. Solat adalah merupakan perkara pertama yang akan ditanya apabila kita pergi menghadap Ilahi. Okay? Solat adalah merupakan perkara pertama yang akan ditanya apabila kita pergi ketika meninggalkan dunia ini untuk menghadap Allah SWT. Yang lain-lain itu Allah kata nanti. Solat tu, adakah kamu sudah cukup solat? Solat kamu macam mana? Baguskah? Sempurnakah? Ada wuduk kah? Kita pun ada juga belajar pasal bab wuduk ni kan, dalam solat, dalam chemistry solat ini. Jadi semua akan ditanya. Semua itu akan ditanya, dan yakinlah kita bahawa solat ini juga yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Seperti mana yang Ustaz cakap tadi lah, dalam solat ada zikir-zikir, ada ayat Quran, ada juga doa-doa supaya kita sentiasa meminta pertolongan, meminta petunjuk daripada Allah. Sebab Allah mahu kita jadi hambanya yang berjaya. Okay? Berjaya dunia dan akhirat, menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang hamba yang sentiasa memberi kebaikan kepada orang lain. Ya? Tetapi dalam masa sama memberi kebaikan kepada dirinya sendiri juga. Sebagai contoh, kalau kita solat, kita akan dapat memberikan keyakinan dalam diri kita dari segi akidah kita, kepercayaan kita, iman kita. Bila iman kita kuat, bila kepercayaan kita kepada Allah itu kuat, mendalam iman kita, insya-Allah apa-apa pun masalah, dugaan yang kita hadapi, kita yakin bahawa itu hanyalah dugaan semata-mata, dan kalau kita sabar, insya-Allah kita akan dapat selesaikan masalah. Betul tak? Tapi dengan syarat kena yakin lah. Ada orang ni dia sudah baru kena baru ditimpa kesusahan sikit, sudah apalah Allah ni macam ni kah? Begitu. Jadi macam-macam perkara yang tidak bagus yang kita dengar daripada mulut-mulut orang yang tidak sabar, mulut-mulut orang yang tidak beriman, khasnya mulut-mulut orang yang tidak solat ini. Yakinlah Ustaz kata, orang yang solat, orang yang beriman, dan orang yang mempunyai keimanan yang teguh, dia tidak akan cakap begitu. Betul tak? Baik, seterusnya. Solat juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sebab banyak zikir dalam solat. Seperti yang saya cakap tadi lah. Ya. Cara kita nak menguatkan dalaman kita, hati kita ni hitam. Jadi perlu diputihkan. Bayangkanlah berapa banyak sudah dosa-dosa yang kita lakukan. Okay? Jadi insya-Allah dalam solat itu juga kita mungkin boleh meminta ampun kepada Allah. Selepas solat kita akan berdoa minta ampun, astagfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita beristighfar, kita meminta ampun kepada Allah dalam solat lah. Dalam solat itu yang akan mengajar kita, yang akan menjadikan kita sebagai seorang yang insaf kepada segala apa yang dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita, contohnya macam kalau kamu hari itu kan di sekolah lah contoh kan, kamu di sekolah, kamu ni suka mengacau kawan. Okey. Dan kawan tu sampai dia terasa dia marah lah kan. Dosa. Jangan main-main, berdosa. Kita telah menyakiti hati orang lain. Berdosa. Jadi caranya macam mana kita mau memperbaiki keadaan itu? Yang pertamanya kita kena meminta ampun. Yang pertama of course lah, sebab kita berdosa dengan orang, dengan kawan kamu, berdosa dengan kawan kamu kan. Jadi kamu minta ampun lah dengan dia. Maafkanlah saya hanya bergurau, contoh kan. Janganlah kamu terlampau ambil hati bah. Kita ni kan kawan. Jalan pun sama-sama, pergi sekolah sama-sama, balik sekolah sama-sama, janganlah kamu terasa.
Saya minta maaf lah, Pak. Begitu kan contoh. Tapi ingat, belum selesai lagi. Masih lagi ada tempat yang kamu kena minta ampun, yaitu dengan Allah. Jadi insya-Allah bila kita solat, kita akan sentiasa terbuka ataupun teringat untuk memohon ampun, beristighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. 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 Selalu sebut tu. Itulah kalimat taubat. Kalimat pertama kalau kita nak bertaubat, nak mohon ampun kepada Allah ialah kalimat astaghfirullahalazim. Okey? Jadi kita memang tidak dapat lari lah daripada melakukan perkara-perkara dosa kan, menyakiti atau kadang-kadang kita tidak perasan yang kita ni, kita cakap kita mungkin bergurau, tapi orang kawan kita terasa kita tidak tahu, adik-beradik kita terasa kita tidak tahu. Jadi caranya macam itulah, kita sentiasa mengucapkan kalimah taubat ataupun kalimah minta ampun, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah akan tunjuk jalan kepada kita supaya kita ni tahu apa yang perlu dibuat untuk mendapatkan keampunan. Kalau dengan manusia, kita minta ampun dengan manusia, lepas tu baru kita minta ampun dengan Allah. Baik. Selain daripada itu, solat. Solat ni kamu tahu tak? Solat ni sebenarnya adalah satu exercise. Exercise. Senaman. Baik untuk kesihatan, bagus. Okey. Selain daripada kamu berlari, main bola, berlari, jogging apa semua kan, PJ, waktu PJ semua. Sebenarnya solat adalah satu exercise yang sangat sempurna. Okey. Kenapa? Sebab dalam pergerakan solat lah, dalam pergerakan solat kita itu, sebagai contoh bila kita berdiri tegak. Tapi Allah memberikan kelonggaran dalam rukun yang berdiri tegak tu. Kalau kita tak boleh berdiri dengan tegak, kita berdirilah setakat mana yang kita mampu. Okey, kalau tak boleh berdiri, kita duduk dan sebagainya lah. Kan ada cara-caranya lah. Jangan tak solat je. Yang penting kamu solat. Okey. Berdiri tegak. Sebenarnya bagus. Kita lancarkan tubuh kita punya saluran darah, aliran darah daripada atas ke bawah sampai ke kaki. Berdiri duduk tegak dan kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ni kan, ni. Itu pun untuk kita merasa denyut nadi kita macam mana. Jadi membuatkan darah itu akan sentiasa lancar. Kemudian masa rokok. Masa rokok, cuba kamu bagi tahu Ustaz. Betul tak kalau Ustaz cakap masa rokok kamu akan terasa di pinggang kan? Betul kan? Kamu akan terasa di pinggang kan? Jadi itu pun senaman. Sebab kalau kita senaman masa PJ contohnya kan, kita akan rasa tapi bukan rasa sakit. Sakit tu sakit lah, rasa lenguh kan, tapi selepas itu kamu akan rasa lega. Sebab apa? Saluran darah sudah dibetulkan. Urat-urat kamu sudah dibetulkan. Begitu juga time sujud. Bila lepas kita rokok, kita bangun balik i'tidal kan, kita sujud. Di masa sujud itu pun semua darah akan berkumpul di bahagian bawah. Sebab tadi di atas kan. Sekarang ni bila kita sujud, bila kita duduk di bawah tu, darah akan berkumpul di bawah. Jadi pengaliran darah lancar, sempurna dan seimbang. Begitulah seterusnya kita bangun balik rakaat kedua dan seterusnya. Kalau 4 rakaat lah. Tapi coba kamu perasan ke tidak? Kalau dalam solat subuh 2 rakaat kan, pagi-pagi bah. Jadi mungkin tidak mau paksa sangat. Kalau dipaksa, katakanlah solat subuh itu 4 rakaat, mungkin tidak bagus juga untuk kesihatan kalau kita terlampau paksa. Berdiri, rukuk, sujud, baru berdiri lagi, rukuk, sujud 4 rakaat pagi-pagi. Kita perlukan solat subuh itu 2 rakaat itu adalah macam orang kata pemanasan lah. Tapi harus diingat, sudah melakukan solat, tetap juga kamu kena lakukan program-program exercise yang lain.
Contohnya berlari, jogging, bersenam-senam kan. Mesti buat juga. Tidak cukup, barangkali tidak cukup dengan sholat. Tapi sekurang-kurangnya, kalau pada satu hari itu kamu malas, ataupun hujan kan, tak dapat kita sholat, bersenam kan. Jadi sekurang-kurangnya bila kamu sholat, kamu sudah bersenam. Dan itu memang bagus untuk kesehatan. Bagus untuk otak. Bagus untuk pengaliran darah, jantung semua kan. Bagus untuk pernafasan. Jadi semua itu ada di dalam sholat. Oke? Insya Allah. Boleh itu. Ya. Tapi mesti bersenam juga lah. Jangan sholat saja, jangan harapkan sholat saja. Mesti bersenam juga. Oke, seterusnya. Sholat melatih kita menepati masa. Oke. Sholat melatih kita menepati masa. Sebab apa? Sebab kan ada time-time sholat kan. Waktu sholat, contoh. Sholat fardu zuhur. Jam berapa? 12.30 sampai jam 3.30. Contoh lah kan. 12.30 tengah hari sampai jam 3.30. Jadi, dia melatih kita untuk menepati masa tu je lah kamu kena sholat zuhur. Sebab kalau kamu terlepas, artinya kamu terlepas, kamu kena dianggap terlepas lah. Jadi kena dalam rukun ibadah ini, kalau kita terlepas solat, kita kena ganti, wajib kuati ataupun disebut qada. Okay? Tetapi kalau kita sentiasa menepati ataupun solat di awal waktu, sebagai contoh waktu zuhur tadi 12.30, kan? 12.30 itu kita sudah sedia, orang muazzin. Sudah siap dengan air solat, kita sudah ada wudu, siap-siap, sudah berada di tikar sembahyang, sejadah kan? Ataupun yang lebih bagus, jadi kalau kamu berada di masjid, berjemaah bersama-sama di masjid, kamu sudah sedia, terutamanya pada hari Jumat lah, contoh kan. Hari Jumat kan biasa kita pergi awal kan. Sebab tidak mau terlampau penuh, sesak. Nanti kalau kita pergi lambat, mungkin kita tidak boleh masuk ke dalam masjid sebab orang sudah ramai. Tambah lagi musim pandemik ini, COVID-19 ini kan, ada penjarakan. Jadi makinlah susah. Kalau orang makin ramai, makin susah kalau kita datang lambat, mungkin kita tidak dapat sembahyang di dalam. Mungkin paksa sembahyang di luar. Jadi rugilah kita. Jadi datang awal. Okey? Menepati masa. Jadi sentiasa awalkan solat kita. Insya-Allah kita akan menjadi orang yang berdisiplin. Kan sekolah pun begitu juga kan, kena datang awal, kena menepati masa kelas, masa rehat, masa pulang. Pandai pula masa pulang tak? Pandai pula kamu kan? Menepati masa ataupun masa rehat kan, dah sabar menunggu nih. Jam berapa tu kan? Nak lama lagi tu, nak abang rehat tu. Pandai pula kamu menepati masa kalau time rehat kan, time belajar, buat lupa sudah. Sudah kah? Time agama sudah kah? Ya lupa Kamu main buyuk nih. Tak boleh main buyuk-buyuk gitu. Kita mesti menepati semasa, semualah. Semua mata pelajaran kita kena menepati masa lah. Bukan agama aja, semualah. Sejarah, matematik, sains, semua kena tepati masa. Semua kena ikut cakap cikgu. Jadi melatih kita menepati masa dan melatih berdisiplin, kita disiplin. Itu solat. Kalau kita boleh berdisiplin dalam solat, menunaikan solat fardu ni, insya-Allah kita pun boleh melatih disiplin kita dalam hidup kita. Dan orang yang berdisiplin, orang yang berjaya ini adalah orang yang berdisiplin. Tidak lain tidak bukan. Kalau kamu tiada disiplin, susah kamu menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Apa maksud disiplin? Disiplin ialah kita mematuhi peraturan, mematuhi masa, menepati masa. Itu maksud disiplin. Kalau kita ikut kita punya kehendak saja, kita ikut kita punya kemahuan saja, habislah. Kalau semua orang mau buat apa yang dia mau saja kan, mana boleh jadi begitu. Nanti semua akan buat ikut kemahuan dia, tak kiralah betul atau salah kah, bagus ke tak bagus ke, dia buat juga ikut kemahuan dia, habislah kan. Mana boleh begitu. Jadi solat, insya-Allah solat melatih kita untuk lebih berdisiplin. Dan yang terakhir, ini juga ada kaitan solat dengan sebagai kehidupan kamu sebagai pelajar. Okey. Bila kita solat, kita rajin solat, menepati masa solat kan dan sebagainya, kita akan mudah faham pelajaran yang diajar oleh cikgu.
kita mudah faham, otak kita pun berfungsi kan. Kalau kita tak solat ni, selalu tak solat ni, mungkin otak susah mau berfungsi ni. Sebab apa tadi? Dalam solat tadi kan saya sudah cakap tadi kan, solat adalah exercise, melancarkan perjalanan darah di sekeliling badan kita, terutama daripada otak, sebab otak adalah pengepam dia, pengatur dia. Jadi kalau tidak dapat atur dengan bagus, otak mungkin tidak boleh berfungsi. Tapi dengan solat, insya-Allah kamu akan jadi, otak kamu akan berfungsi dengan baik. Mudah faham pelajaran cikgu ajar satu kali kan, kamu faham sudah. Tidak payah, tapi walaupun begitu, janganlah kamu merasa kalau kamu tidak faham tu kamu rasa alamak otak saya tidak berfungsi. Bukan begitu maksudnya. Mungkin tadi yang cikgu yang cikgu terangkan itu mungkin kamu tidak berapa ambil perhatian. Paham tak? Perhatian pun penting juga lah. Kena fokus, kena beri perhatian betul-betul apa yang cikgu ajar. Okey, jadi kalau otak berfungsi, senanglah faham pelajaran kan. Kamu pun kena beri perhatian juga kepada apa yang cikgu ajar. Tapi kalau tak faham, tanya betul-betul, tanya dengan beradab sebagai seorang pelajar dengan guru. Cikgu, minta maaf, saya mau tanya. Tadi saya tidak berapa faham lah yang ini. Bagus. Itu yang bagus, kan? Mesti. Baik. Dan bila kita solat, kita menunaikan kewajipan agama, kita menunaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim, sudah tentulah kita akan mendapat pahala yang besar, pahala yang banyak, dosa pun mungkin kurang, sebab dalam satu firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah seseorang Muslim itu daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara dosa lah. InsyaAllah kalau dia solat betul-betul, solat dia sempurna, wuduk dia sempurna, dia solat khusyuk, tidak ingat perkara lain. Jangan masa solat kamu ingat main bola pula. Besok mau lawan apa ni? Mau lawan kelas sebelah ni kan, mesti kami menang tau. Tengah solat ni. Susah lah kalau begitu. Tidak ingat Allah lah kalau itu. Macam mana? Sedangkan dalam solat kita mesti ingat Allah sahaja. Sebab itulah niatnya kena betul, niatnya kena ikhlas, niatnya kena betul-betul kita tanamkan dalam hati kita. Solat itu untuk apa? Solat untuk Allah. Tanda kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah bagi dekat kita ni ialah dengan cara kita bersyukur dan menunaikan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, kan? Jadi bila kita sudah buat perkara tadi itu, terutama solat ini yang berkaitan dengan solat ini, insya-Allah Allah akan sayang kita. Rasul, Nabi Muhammad pun akan sayang kita. Nabi nanti bila di padang mahsyar, bila di akhirat nanti kan, memang dari jauh lagi Nabi Muhammad akan nampak, oh itu orang yang solat itu orang yang bercahaya-cahaya itu, terang dia tu macam cahaya matahari itu kan. Oh itu orang yang bersolat tu, Nabi tahu sudah. Jadi dia pun lambai. Mari kawan sini. Saya tahu kamu orang yang selalu bersolat, tidak pernah tinggal solat. Mari ikut saya. Nah, ikut belakang Nabi begini bosku. Kan? Memang kalau Nabi suruh ikut dia, memang kita selamat lah. Jawabnya memang confirm lah selamat. Seronok tak? Kalau Nabi panggil kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu orang yang kita sentiasa rindui, cintai, sanjungi. Nabi kita kan. Dan Nabi kita lah, Nabi Muhammad itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti. Dengan syafaat baginda. InsyaAllah kita akan sama-sama mendapat syafaatnya. Dan bila kita selalu menunaikan solat, berdisiplin, selalu berbuat baik lah kan, tidak pernah melakukan dosa, ataupun bukan tidak pernah melakukan dosa, tapi jarang lah kan. Sebab kita sudah solat ni, sudah rajin solat, rajin berzikir, rajin buat baik, jadi orang-orang sekeliling kita pun akan sayang pada kita. Kawan kita sayang sama kita, cikgu-cikgu pun sayang sama kita, ibu bapak kita yang sayang lagi lah sayang dengan kita. Ibu bapak kita tu kan, walaupun kita buat jahat macam mana pun mereka tetap sayang kita. Apatah lagi kalau kamu menjadi seorang hamba Allah yang
baik, taat kepada perintah Allah, rajin sembahyang. Nah, begini. Ibu bapa kamu kan 24 jam tidak berhenti senyum je. Bangganya mereka dengan kamu sebab kamu adalah orang yang sangat bagus, terutamanya dalam solat. Rajin pergi surau contohlah kan. Selalu pergi awal surau, selalu kasih hampar itu sejadah kan, orang mau sembahyang tu kan. Kamu duluan ataupun kamu susun selipar di tangga tu kan. Begini, ibu bapak kamu mesti bangga punya lah. Mesti orang katanya, anak siapa nih? Anak si Awang nih mana? Oh, anak si Awang anu tuh. Oh, bagus pula budak nih. Kan. Nak kembang ke kamu? Kembang kan? Tak apalah, kembang lah. Janji kita buat baik. Okey, insya-Allah. Dan yang terakhir, Ustaz mau bagi tahu mengenai kelebihan orang solat ni. Kita tumpukan kepada setiap waktu lah. Contohnya kalau kita menunaikan solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey. Kalau kita menunaikan solat subuh, kita akan mendapat wajah yang cantik. Yalah, jelek pun. Yang penting kita solat subuh, Allah nampak wajah kita cantik. Nabi nampak wajah kita cantik. Biarlah orang bilang, kau punya muka ndak tiada nur nih. Biarlah orang cakap apa pun. Yang penting bila kamu selalu solat subuh, insya-Allah Allah akan pandang muka kamu sebagai orang yang cantik. Siapa yang kita mau dengar kalau puji? Kita mau dengar Allah puji kita kah kita mau dengar orang? Orang tu kadang-kadang dia tidak ikhlas kan. Dia puji kadang-kadang tidak ikhlas, dia kutuk apatah lagi lah, dia dengki lah tu. Jadi jangan kamu dengar cakap orang sangat. Dan untuk solat zuhur, insya-Allah kita akan mendapat rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah. Kita perlukan rezeki kan, selalu juga kita minta murah rezeki Allah, murahkan rezeki Allah, murahkan rezeki Allah. Tak ada duit nih, mau pergi sekolah nih, mau beli baju nih, mau beli kasutnya. Insya-Allah sembahyang zuhur, sembahyang solat. Tuhan akan murahkan rezeki kamu, insya-Allah. Dan asar mendapat kesihatan yang baik. Kan? Pendek kata kamu solat lah, fardu ni, insya-Allah semuanya beres. Maghrib, ini bagi orang yang sudah berumah tangga kan, suami istri. Kalau dia selalu solat maghrib, dia akan mendapat anak-anak yang cerdik dan berjaya. Kamu lah. Jadi kalau kamu sudah rajin solat kan, sudah rajin solat, tidak pernah tinggal solat, pastikan keluarga kamu pun ikut biar sama-sama rajin bersolat. Okey? Jangan kamu saja. Ibu bapak kamu, adik kamu, abang kamu, kakak kamu. Suruh juga orang solat, tapi suruh dengan baiklah. Okey? Dan yang terakhir, isyak. Isyak ni, kalau orang yang solat isyak, terutamanya tepat waktu, dia akan mendapat tidur yang nyenyak tanpa gangguan. Maksud tanpa gangguan tu, maksudnya insya-Allah gangguan daripada syaitan, iblis dan sebagainya. Okey? Insya-Allah kamu akan aman daripada gangguan-gangguan ini. Bila kamu tidur je kan, terus kamu sedap-sedap, besok sudah bangun pagi. Syok bah tidur yang tiada gangguan ni kan. Kalau ada gangguan macam mana mau tidur? Okey? Baik, jadi Ustaz rasa itu sajalah kelebihan-kelebihan solat yang Ustaz boleh kongsikan dengan kamu. InsyaAllah kita sama-sama jadikan pengajaran dan iktibar. Seandainya ada yang Ustaz tersalah, terkasar bahasa itu, Ustaz minta maaf banyak-banyak. Segala apa yang Ustaz beritahu kamu tu adalah untuk kebaikan kita bersama lah. Bukannya Ustaz ni bagus sangat, tahu sangat, tidak. Kita sama-sama belajar lah ya. InsyaAllah segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan kekurangan, keburukan dan ketidaksempurnaan itu datang daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Yang penting adik-adik, murid-murid semua, marilah kita amalkan solat yang sempurna. Dan jangan miss, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.